Hai, apa khabar? Salam sejahtera. Kita bersua kembali dalam kelas kita Misi Menjelang 60 Hari bersama dengan saya Dr. Gas. Dan hari ini, seperti biasa, terima kasih kita ucapkan kerana pelajar-pelajar masih keadaan tenang dan sentiasa bersedia untuk memastikan kejayaan SPM di tangan anda dalam genggaman, dan kami telah memberikan anda pelbagai tips mengikut pelbagai subjek yang telah kita bawa pakar-pakar di sini. Hari ini kita masih nak menyambung lagi perbincangan kita dengan membawa guru pakar kita sebelah saya sekarang ni, Cikgu Gan ada bersama dengan saya. Dah tak asing lagi, Gan Fei Ting ada bersama dengan kita. Cikgu Gan sihat? Salam berjumpa kembali, Dr. Gan. Betul kembali Cikgu Gan, dan kita akan murid-murid, how are you? You are awesome. Guru-guru semua di luar sana mungkin boleh mengikuti rancangan kita pada hari ini, dan ada pelajar-pelajar calon SPM 2020. Dan bila bercakap tentang subjek yang bakal kita bincangkan sebentar lagi, berkaitan dengan matematik kertas 2, Cikgu Gan pastinya akan bawa pelbagai tips yang boleh kita jadikan panduan. Dan ini Dan. Selain Cikgu Gan ada di studio, kita juga ada Cikgu Azmi yang kita akan berhubung secara Skype jauh di Negeri Sembilan. Sebentar lagi kita akan bawa Cikgu Azmi bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Siapkan nota anda ataupun rakam rancangan ini untuk kita ulang beberapa kali sebagai pemahaman kepada kita. Dan seperti biasa, kita juga ada segmen kedua bersama dengan kaunselor. Kita akan berjumpa dengan Abang Zul. Tips-tips menarik akan dibawa pada hari ini. Dan segmen ketiga akan sedikit hiburan untuk anda. Kita nak tenangkan sikit perasaan. Okey, matematik juga. Kita terus pada matematik sebab ini subjek yang sangat-sangat dirasakan killer subjek. Betul ke? Killer subjek ya? Ramai yang katakan killer subjek. Saya sebenarnya takut juga dengan matematik. Sebenarnya matematik tak susah. Tapi ada cikgu kan katakan matematik is a part of your life. Betul. Bila berkatakan a part of your life, kita rasa ini sepatutnya mudah. Tidak sebenarnya subjek yang agak sukar. Hari pagi, awal pagi, bila buka mata sahaja, kita dah bertemankan matematik. Okay. Contohnya, bila kita bangun, kita akan tengok masa. Masa adalah tajuk matematik. Kalau anak murid pergi gosok gigi, berapa air yang digunakan? Isi padu. Matematik. Itu matematik. Dengan kata lain, secara keseluruhan kehidupan kita ini adalah matematik. Betul. Cuma kita realize or not, bagaimana kita membawa matematik dalam kehidupan. Betul. Jadi hari ini, kalau kita melihat satu perkara, kita melihat sebagai objek. Tapi sekejap lagi, Cikgu Gan akan tunjukkan objek itu kita boleh kira. Betul. Sebab matematik kertas 2 ada pengiraannya, dan kita akan tunjukkan cara mengira dengan betul bagi memastikan tidak ada kesilapan dalam perbincangan. Kehilangan markah. Betul. Dalam exam. Betul. Secara umum, kertas 2. Formatnya bagaimana? Mari kita tengok kan. Ada bawa buah tangan ini? Mari ada bawa kita untuk tengok. kami. Kita pancarkan dia di skrin kita untuk melihat apa yang Cikgu Gan bawakan untuk anda semua. Kita fokus pada skrin. Ini dia format. Ada perbandingan juga kan? Kertas 1 dan kertas 2. Semalam kita ceritakan kertas 1. Hari ini kita teruskan ke kertas 2. Ini perbezaan kertas 1 dengan kertas 2 ya. Kalau kertas 1 soalannya 40, markahnya 40 markah juga. Dan kertas 2 bahagian A, bahagian B. Terbagi pada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian B ada bahagian A wajib jawab semua soalan wajib 11 soalan, dan bahagian B 5 soalan, pilih 4 soalan. Markah dia 52 untuk bahagian A, dan 48 markah untuk bahagian B, iaitu setiap item ataupun setiap soalan itu 12 markah. Dan masa. Kalau tengok pada masa ni ada sedikit kelonggaran lah mungkin. 2 jam 30 minit. Mencukupi tak tanya? 2 jam 30 minit. Memang lebih dari cukup. Berbanding dengan kertas malam, 1.85 minit bagi soalan untuk kertas 1. Yang ini agak-agaknya sama. Satu soalan lebih kurang macam itu juga. 1.85 minit. Memang cukup. Pelajar boleh menyelesaikan masalah, mendapat skor A. Betul. Sebabnya kita nak bercakap tentang skor A. Alang-alang kita bawa guru pakar ke studio hari ini untuk berbincang dan memberikan tips kepada anda di rumah. Pelajar-pelajar kena ingat, kita terus aim markah yang tertinggi. Jangan fikirkan bahagian B ni nak dapat berapa markah, bahagian A nak campur. No. Terus skor yang terbaik, kerana ini akan menentukan. Orang kata kalau kita skor, kita aim tinggi, kalau kita jatuh sedikit. Kalau kita aim untuk lulus, sekali kita jatuh, terus ke lubang. Betul, terus gagal. Ini keseluruhan format yang kita ada, dan kita akan bercakap tentang kertas 2. Kita faham kertas 2 ini lebih kepada pengiraan. Betul, menunjukkan jalan kerja. Nak menunjukkan jalan kerja. Jadi apa persiapan awal yang pelajar perlu lakukan? Seperti yang telah dibincangkan semalam, cakupan konteks semua bidang pembelajaran dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Dengan kata lain, adik-adik di luar sana, para pelajar SPM, anda kena ingat dia, bila bercakap tentang matematik, Form 1 until Form 5. Mesti master dalam kepala. Tak boleh tinggal. Tak boleh katakan bahawa kita dah terbaik dalam Form 5 atau Form 4. Kita tinggalkan sukatan yang ada pada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Betul. Sebab ini akan dikira balik. Betul. Akan diguna balik. Akan diguna balik dalam soalan.
takkan kita boleh buat kot. Dan ini masih ada masa lagi untuk matematik. Kan biasanya matematik soalannya, peperiksaannya bukan di awal kan? Lebih kurang dia akan ikut jadual. Ikut jadualnya. Jadi jangan panik sebab kita ada pelbagai tips akan diberikan. Sepertinya orang yang lama, cikgu Gani orang lama, banyak strategi akan diberikan untuk anda membantu meningkatkan motivasi dan keyakinan mengenai matematik. Dan saya rasa hari ini mungkin ada lagi cara pengiraan mudah yang akan cikgu akan berikan. Ya? Okey, kita tengok alatan tambahan ini kena bawa ya untuk kertas dua. Alatan tambahan, kalkulator saintifik tu mesti dibawa oleh calon sendiri. Yang ada bateri ya? Yang tak ada boleh bateri macam mana kalau bawa tak ada bateri tak guna kan? Dan dengan syarat tidak boleh diprogramkan. Itu dia tak ada wayar untuk disambungkan ke komputer untuk menunjukkan jalan penyelesaian. Dengan kata lain, pastikan setiap peralatan yang perlu dibawa ke Dewan Peperiksaan itu memang tip-top. Dia ada sekatan dia, ada syarat-syarat dia. Jangan bawa perkara yang menyusahkan kita kemudian. Itu adalah kesediaan yang boleh membawa kepada keyakinan diri sebenarnya. Kalau kita tiba-tiba pensel tengok patah ataupun eraser tak bawa, kita rasa berdebar. So ini dalam masa 1 jam, 2 jam 30 minit kita perlu betul-betul fokus pada soalan. Okey, kita balik pada soalan Cikgu Gan. Hari ini Cikgu Gan nak bawa tips untuk kami. Ada. Saya dah boleh kita pancarkan pada skrin tentang kita nak ingin melihat kepada apakah bentuk kesilapan yang kerap pelajar lakukan dalam kita menjawab kertas dua. Sebelum melakukan kesilapan, masalah adalah anak murid susah dia nak tukarkan ayat ataupun simulasi yang diberi itu ke dalam bentuk ayat matematik. Itu dia. Dari ayat bahasa tu ke simbol matematik. Ayat bahasa kepada bentuk simbol-simbol matematik untuk melihat. Ini ada kat sini juga. Okey, sebelum kita teruskan yang itu, kita tengok skop dia. Kertas 2. Okey, ini adalah 11 soalan yang tajuk-tajuk dia yang terangkum dalam tajuk tingkatan 4 dan 5. Okey, dan ini pun sama. Sama juga ya. Bahagian A wajib jawab semua. Ada 52 markah. Ada 11 soalan ya. Yes, bahagian B ada 5 soalan, wajib jawab 4 wajib seperti yang diterangkan tadi. 4 soalan. Yes. Kalau saya Cikgu Gan ya, kalau tengok pada bahagian B ini, saya akan pilih statistik. Saya mungkin suka pada pelan dan dongakkan. Itu forte saya lah yang kita rasa senang nak menjawab. Saya akan pergi pada penjelmaan sebab saya rasa ini senang untuk transferkan. Graf ini mungkin saya lemah sedikit. Mungkin Cikgu Gan akan boleh bawa sikit tips pada hari ini. Boleh. Dan yang ini saya masih lagi agak ragu-ragu lah. Adalah satu tajuk yang kerap calon tinggalkan. Calon peperiksaan tu dia tinggalkan. Tapi kalau saya nak jawab semua boleh? Boleh. Jawab semua soalan. Kerana daripada andai kata anak calon menjawab semua soalan dan markah yang tertinggi bagi 4 soalan akan dipilih oleh pemeriksa untuk dijumlahkan. Itu satu bonus sebenarnya. Sebab kalau kita tahu, walaupun tak yakin sekalipun dan kita masih ada lebihan masa, why not? Kita cuba. Kan? Kita berikan tumpuan. Jadi 5 soalan, kita akan pilih 4 soalan. Kalau ada masa, buatlah 5 soalan sekali. Dan akan dapat markah yang lebih. Di sini berbezalah. Sebab setiap soalan ini dengan skop yang agak luas kita nampak. Kan? Wow. Kalau ikutkan pemberatan markah, bahagian B lebih banyak markah diberi pada satu soalan berbanding dengan bahagian A. Ini lebih kepada struktur. Ini lebih kepada pengiraan yang mudah. Yes, betul. Pengiraan yang mudah. Pengiraan yang mudah, tetapi kalau dia dah ditransformkan dalam soalan kebat, dia agak susah untuk murid tukar dia dalam ayat matematik. Tapi saya yakin Cikgu Gan hari ini, Cikgu Gan ada tips untuk berikan pada kita di luar sana sebab bila sebut susah saja kita dah mula berdebar. Betul. Tapi ada sesuatu istimewa? Akan dicairkan. Jangan risau. Cikgu Gan akan cairkan untuk anda untuk pastikan anda benar-benar bersedia dalam menghadapi peperiksaan SPM 2020. Boleh kita tengok apa yang Cikgu Gan bawa pada hari ini? Boleh kita tengok, kita pancarkan pada skrin untuk melihat bagaimana meningkatkan kefahaman kita. Ini sebagai satu contoh. Ini bentuk dan ruang. Ya? Betul. Bentuk dan ruang dalam bentuk ini tidak bentuk ada 3D. Bentuk apa doktor cuba teka? Ini kubah. Kubah. Betul ke? Okey, dalam matematik kubah berbeza. Bentuk apa? Dalam perkataan matematik, istilah matematik, dia kata bentuk apa? Bentuk apa? Separuh bulatan, semi bulatan. Betul. Okey. Yes. Tahniah. Dah dapat 1 markah tapi tak ada dalam soalan. Dalam soalan. Tapi sekurang-kurangnya kita memahami bentuk. Betul. Bila memahami bentuk, apa yang penting bila kita faham bentuk, kita mampu visualkan bentuk itu dengan cara. Seterusnya akan guna pakai formula untuk menjawab dengan soalan. cara 3D, 4D kita nampak keseluruhan bentuknya. Jadi anak kena faham bila tengok botol, kena faham, jangan tengok pada 2D. Yes. Tengok keseluruhan. 3D. Sebab itu matematik. Betul. Kena melihat. Okey, yang ini apa yang kita ada? Okey, soalannya dia kata diberi bahawa diameter semi bulatan. So di sini anak murid kena tahu apa itu diameter. ABCD semi bulatan ini adalah 21 cm. Bermaksud
jejari dia adalah 10.5 cm. Okey. Inilah di sini murid perlu cerakinkan. Okey. Dan seterusnya AF sama dengan FE dan sama dengan ED. So di sini dia beritahu yang ini sama. So setiap satunya adalah bila dia sama berapa ukuran dia. Okey, kita kena tahu. And then lepas itu diberitahu bahawa sudut DEC 30 darjah. 30 darjah. So di sini Ini merupakan satu stimulus Betul. merangsang kepada Ini dia pengiraan memang selanjutnya. stimulus diberi, betul. Okey, dengan kata lain, kalau kita sebagai pelajar benar-benar faham kenapa diletakkan 30 darjah di sini, inilah untuk Penggunaan membawa formula. kepada formula yang kita nak kira. Penyelesaian. Betul. Cikgu kan, dengan kata lain, dalam soalan ada jawapan. Dalam soalan ini sudah ada bimbingan ke arah membuat jawapan. Betul-betul ya? Maklumat dah ada. Just ganti dia. Gantikan Ganti kepada. dia dalam formula yang dah diberi sedia ada ataupun calon dah tahu. Ganti tulis, kira, tekan kalkulator, dapat jawapan. Itu sahaja. Nak kira Senang, bagaimana? Tunggu, tengok. Kalau kita bertengok balik, nak kira bagaimana? Silakan. Mungkin kita Kita melihat tengokkan. pada seterusnya bagaimana yang cara kita nak mengira dengan mudah. Ini contoh pengiraannya. contoh dia. Okey, semi bulatan telah Yes. diberikan tadi bahawa 30 darjah. Doktor cuba beritahu apakah soalan yang nak dijawab. Soalannya ni luas kawasan Belorek ya? Betul. Kita lihat luas kawasan Belorek. Jadi kita kena fokus lebih kepada yang dilorekkan saja. Betul. So Tengok, di sini calon perlu tahu strategi. Okey. Apakah strategi yang nak digunakan? Kalau balik pada hidupan harian, andai kata ini adalah kawasan yang perlu calon ataupun murid ambil, apa yang dia perlu buat? Dia akan buangkan yang warna putih supaya yang tinggal itu berlorek. Itu adalah strategi dia yang dia dah rancang. So sekarang dia akan masuk dalam formula. Okey. So bagaimana formula nak kira? Okey, dia akan ambil keseluruhan dahulu. Lepas tu dia akan kirakan yang warna putih, keluarkan warna putih. Maka wujudlah jawapan. Oh, itu stepnya. Yes, langkahnya. Ini penggunaan formula. Jadi dengan kata nilai dalam formula. lain, Cikgu Gan, kita jangan keliru dengan keseluruhan imej yang ditunjukkan Betul. ini. Fokus kepada soalan. Soalan hanya katakan fokus kepada kawasan Belorek. Betul. Pengiraan daripada kawasan Belorek. Jadi ini semua penting untuk Betul. kita melihat berapa jumlah yang telah kita keluarkan Betul. daripada kawasan Belorek itu. Okey. Tapi calon mesti tahu, dia mesti kuasai formula. Okey. Kalau formula tak kuasai ataupun tak nak gunakan kalkulator untuk tekan jawapan ataupun salah tekan kalkulator, maka jawapan keluar salah. So semua ini diambil kira untuk markah, pemberian markah. Okey, yang paling penting sebenarnya kita kena berhati-hati ya. Betul. Kita kena berhati-hati dalam kita menjawab, cermat. Jangan kita tinggalkan walaupun satu step. Bila kita menekan kalkulator, pastikan tekan dengan tepat. Betul. Dan melihat soalan dengan cara yang tepat. Betul. Ada tips lain yang boleh kita kira di sini? Yang boleh ini berikan? luas. Mari kita tengok slide yang kedua. Ada lagi slide lagi? Yes. Okey, boleh kita pancarkan slide ni? Raja yang sama Ada ni Cikgu Gan bawa banyak buah tangan rupanya yang untuk kami. Cuba apa pula yang ini cari sekarang? Ini nak mencari perimeter ke? Perimeter tu apa? Perimeter peri- dalam bahasa matematik. Okey. So kalau dalam hidupan harian, apa maksud dia? Perimeter tu apa ya Cikgu Gan? Saya tak tahulah macam mana jawab Cikgu Gan. Aha. Allah, segan pula tak boleh tahu. Kita tanya apa kan perimeter agaknya? Okey. So kita tengok perimeter dalam sentimeter. Okey. Unit dia kita tengok, unit dia sentimeter. Kawasan belorek, kalau unit dia dalam sentimeter bermaksud dia nak panjang. Okey. So di sini dia kena kawasan belorek yang panjang bagi kawasan belorek. Itu sebabnya Itu dia. bila kita bercakap matematik, tidak ada huraian dalam bahasa. Betul. Menggunakan terms matematik. Betul. Kena hafal. Istilah kena faham ya? Kena faham istilah penting. Kalau tidak faham istilah, anda tidak boleh mengira kerana istilah berkaitan dengan formula yang ada. Betul. Ini perkara yang kadang-kadang kita di luar Anak murid sana rasa susah. ambil mudah. Betul. Baca soalan boleh faham, silap. Tidak faham istilah, anda tidak boleh jawab. So, Betul. formula mengikut istilah yang ada matematik. Betul. Okey, kita mencari perimeter sekarang ini. Ya, langkah pertama untuk supaya calon tidak buat kesilapan, lorekkan dahulu ataupun lakarkan bahagian mana Pada yang kertas perlu. soalan itu daripada berdasarkan apa raja. yang diminta. Yes. Dan Okey. seterusnya masuk dia dalam formula. Formula ini adalah untuk separuh bulatan. Okey. Semi Keseluruhan. bulatan. Ini untuk keseluruhan dahulu Yes. formulanya. Dan ini adalah untuk lengkuk yang ini. Lengkuk- Kerana formula ini adalah panjang lengkuk, Okey, perimeter. okey. Dan seterusnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kali 7. Kat sini habis. Yang Dah telah dapat dikeluarkan. jawapan. Maka terdapat. Senang kan? Di sinilah senangnya. Kan saya dah kata, Cikgu Ganda dah kata tadi, akan dicairkan. Dah. Dengan kata lain, ini proses yang kita lagi nampak. Selain pada tengok pada bentuk, bila kita tukar pada number, simbol-simbol yang ada, kita lagi jelas. Betul. Untuk Tapi melihat sebelum nak jelaskan ni, anak murid perlu tahu apakah langkah yang diperlukan, yang perlu diambil. Okey, di mana nak merancang strategi penting.
Yang dalam penyelesaian matematik, langkah pertama adalah memahami masalah. Langkah kedua dia akan merancang. So langkah ketiga dia melaksanakan. Merancang tu tadi saya dah kata. Apa yang perlu saya lakukan? Merancang. Yang ketiga, masukkan nilai-nilai yang sedia ada ke dalam formula itu melaksana. Dan akhirnya dapat jawapan-jawapan yang kalau ada sempat masa ambil nilai ini masuk ke dalam dia dan jumlahkan semula. Berbeza dengan kertas satu. Kertas satu walaupun kiraan salah sekalipun jawapan tetap ada dalam pilihan. Betul. Kena hati-hati. Ingat lagi Dr. Bagus. Ingat. Bagi untuk kertas dua ni tidak ada pilihan jawapan. Betul. Anda yang mencari jawapan. Bila kita mencari jawapan, formula kena betul. Terms kena betul istilahnya. Betul. Sebab kita akan tersasar. Betul. Itu perkara kita. Okey, ada slide seterusnya yang akan dipancarkan sebentar lagi. Cikgu saya difahamkan cikgu akan bawa banyak. Hari ini buah tangan untuk pelajar-pelajar SPM kita 22 SPM 2020 kerana kita pasti ini merupakan antara bimbingan daripada profesional guru pakar matematik kepada anda di luar sana kerana kami ingin pastikan anda benar-benar yakin berjaya bahawa matematik ini merupakan subjek bukan membunuh kita dalam SPM. Okey, ini kehidupan kita. Kita tak akan ke mana-mana kerana kita akan bersambung lagi, kita akan bincang lagi perkara ini lebih banyak juga kan. Dan kita akan kupas lagi bagaimana tips yang kita dibawa untuk memberikan pemahaman kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dan kita jumpa sebentar lagi. Saya kembali, terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya Dr. Gas dan sebelah saya ada Cikgu Gan yang setia bersama dengan kita dalam kelas kita misi 60 hari menjelang SPM untuk memberikan tips istimewa, menunjukkan strategi bagaimana untuk kita belajar matematik dengan lebih mudah, mencairkan. Itu formula yang ada untuk memberikan bimbingan kepada pelajar calon SPM 2020. Bagaimana? Nota ada tak? Setakat ini boleh faham apa yang kami bincangkan? Dah banyak cikgu Gan berikan. Okey, kita ingin bawa seorang lagi guru pakar bersama dengan kita untuk kita bincangkan mungkin tips dari sudut pandangan berbeza guru lain. Katalah Cikgu Gan, kan? Mungkin begitu. Kita panggil orang lain pula dari bersama dengan kita. Kita bersama dengan Cikgu Azmi daripada sekolah di Negeri Sembilan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sudah muncul di belakang. Tiba-tiba muncul di belakang. Cikgu Azmi, sihat ya? Sihat? Boleh nampak kami di sini? Alhamdulillah sihat. Bersama kami sekali lagi Cikgu Gan. Ada Cikgu Gan di sini. Ya, apa khabar Cikgu Gan? Ya, khabar baik Cikgu Azmi. Sekarang ni saya berada berdua dengan guru pakar matematik di Malaysia. Dan juga Azmi juga merupakan Cikgu Tiup yang selalu memberikan bimbingan dan juga penerangan kepada pelajar Malaysia. Cikgu Tiup boleh mengikuti Cikgu Tiup Azmi ya. Cikgu Azmi Tiup untuk kita dapatkan maklumat. Dan Cikgu Gan juga ada YouTube-nya sendiri. Di mana? Atas nama saya, Gan Feiting. Gan Feiting. Dapatkan bimbingan kerana banyak tips yang istimewa di situ. Cikgu Azmi, tadi saya dengan Cikgu Gan, kita ada bincangkan tentang skop soalan bagi kertas 2 dan kami juga bincangkan tentang bagaimana mengira perimeter dan juga mencari luas itu sekali. Hari ini Cikgu Azmi ingin bawa benda yang berbeza sedikit untuk kita kongsikan. Ada sesuatu buah tangan, boleh kita kongsikan? Ya, hari ini saya akan berkongsi dengan pelajar-pelajar semua dengan dua topik yang menjadi tumpuan untuk SPM Kertas 2. Okey, boleh kita tunjukkan, boleh kita sharekan, boleh kita kongsikan di skrin kita untuk kita lihat apa bentuk buah tangan yang dibawa oleh Cikgu Azmi kepada para pelajar ini. Silakan kita tengok. Dan ini saya rasa boleh membantu banyak pelajar bagi bersiap sedia ya menghadapi peperiksaan SPM Kertas 2 sebab kita faham Kertas 2 ini bukan kertas biasa. Bergantung kepada sejauh mana keupayaan kita menyelesaikan masalah. Setiap jalan kira itu dikira markahnya. Betul, untuk Kertas 2. Kita tak boleh skip walaupun satu sekalipun ya. Ini contoh. Hari ini tentang kuadratik, kubik dan salingan ya Cikgu Azmi ya. Graf. Kita bercakap pasal graf hari ini. Kenapa Cikgu Azmi bawakan graf pada kali ini? Baik, terima kasih. Pertama sekali, soalan graf fungsi ini biasanya berada di soalan Kertas 2 bahagian B. Dan kebiasaannya soalan ini diminati oleh pelajar kerana jalan kerjanya tidaklah begitu sukar. Dan markah yang ditawarkan sangat tinggi, 12 markah. Itu. Saya difahamkan oleh Cikgu Gan tadi, memang bahagian B ini merupakan tempat yang paling banyak markah berbanding dengan bahagian A. Dan inilah tempat di mana jam untuk mengira perlu dilebihkan sedikit ya. Sebab itu yang berbeza ya. Okey, hari ini graf fungsi. Kita ada apa yang tips yang dibawa hari ini Cikgu Azmi? Silakan. Baik, untuk graf fungsi biasanya untuk mendapatkan markah penuh. Dan saya boleh katakan bahagian B ni adalah lubuk markah anda. Jadi lubuk markah tu. Contohnya bagi soalan graf fungsi saja menawarkan 12 markah. Dan
antara langkah-langkah yang perlu pelajar memberi tumpuan adalah yang pertama mendapatkan nilai Y dalam jadual bagi soalan A. Biasanya pelajar akan menggantikan nilai berdasarkan persamaan yang dibagi. Jadi pelajar akan gantikan nilai, belajar akan gunakan kalkulator dan dapat jawapan. Okey, Cik Azmi, saya ada soalan Cik Azmi. Saya ada soalan sebenarnya. Saya rasa mungkin ada di kalangan pelajar yang bila melihat nombor terlalu banyak, dia akan panik. Ada pelajar yang lebih suka melihat huruf, ayat yang lebih banyak. Ini bila melihat nombor dan tidak ada penerangan lain selain nombor-nombor, apa titik fokus yang pelajar perlu lihat di sini sebenarnya, pada graf? Apa sebenarnya yang pelajar perlu fokus bila kita bercakap mencari dua nilai Y dalam jadual di sini? Di mana tumpuan? Secara asasnya adalah dari segi membaca koordinat di paksi X dan paksi Y. Okey, itu basic yang kena tahu. Betul. Memahami koordinat yang ada. Yes. Kalau tak tahu Betul. di mana nak cari koordinat, tak payahlah. Mana masalah lah situ kan. Itu Betul, basic. betul. Jadi kena faham koordinat di mana dan membaca dengan tepat ya. Dan seterusnya, Cik Azmi. Silakan. Silakan Cik Azmi. Teruskan dengan untuk seterusnya contohnya bagi soalan B, okey. Di sinilah pelajar akan menggunakan kemahiran melukis graf. Okey. Dan kebanyakannya pelajar mampu melukis graf dengan baik dengan kriteria seperti mengikut paksi ataupun skala yang seragam. Okey, ya saya. Okey, skala yang seragam, paksi X dan paksi Y. Kemudian boleh memplotkan ke semua titik dalam jadual itu dengan betul dan sempurna. Tadi baik. Kemudian boleh melukis garis lengkung itu dengan baik. Dan akhir sekali adalah mampu menghasilkan garisan yang sangat cantik, lengkung sempurna. Biasanya pelajar boleh buatlah. Sebab jenis kaki pelajar dibantu dengan pembaris fleksibel. Ya, saya. Dulu kalau kita belajar matematik, cikgu kita kerap tekankan bahawa bila membuat titik pada graf, pastikan berada pada garisan dan tempat yang betul. Betul. Kan? Sebab ini kekerapan yang berlaku kerana bila titik berada pada tempat yang silap, lengkungan tidak akan berlaku dengan terasa yang betul. Kan? Betul. Sebab bagi matematik, setiap garisan itu adalah setiap jalan kerja dia pengiraan. Itu pengiraan. Kan? Jadi kena hati-hati. Bila anda pelajar SPM, calon SPM ingin membuat satu titik sekalipun, gunakan pembaris dan betul-betul berhati-hati agar ia tepat pada tempat yang betul. Kerana ini akan mengganggu kedudukan koordinat itu sekali. Betul. Nampak mudah, tapi sebenarnya inilah markah kecuaian yang kerap berlaku. Memerlukan pemerhatian. Patient. Sabar. Okey, jadi kita diperuntukkan 1.8 minit bagi satu soalan panjang tu. 1.8 minit tu lebih daripada 80 saat, 90 saat kan? Lebih daripada itu. Anda masih ada masa untuk membuat pengiraan dan meletakkan titik pada tempat yang betul. Ini langkah yang diberikan oleh Cik Azmi. Dan Cik Azmi, kita pergi pada C, Cik Azmi. Ya, untuk soalan C biasanya apabila pelajar selesai melukis graf, soalan C akan meminta pelajar membacakan nilai di sama ada di untuk paksi X dan juga paksi Y. Ya, saya. Biasanya pelajar boleh membaca sekiranya graf itu dilukis dengan betul, insya-Allah dapat nilai itu. Okey. Dan kita lihat ini juga menghasilkan persamaan linear dan sebagainya. Ini semua perkara yang pelajar kena faham berkaitan dengan graf. Jadi kita dah ada menyentuh tentang graf, kita dah faham graf itu bagaimana prosesnya, tips yang berguna untuk pastikan agar lengkungan ataupun garisan dibuat benar-benar tepat pada koordinat yang betul. Sebab itu merupakan satu jawapan yang boleh menjadikan anda faham, anda tahu, dah jumpa jawapan, bila lukis salah. Kosong. Sia-sia. Pernah berlaku juga Azmi ya? Pernah berlaku ya? Betul. Kita dah faham maksudnya, dah tahu jawapannya, tapi bila kita lukis pada graf, tiba-tiba tak dapat markah. Disebabkan oleh kecuaian kita meletakkan titik pada tempat yang betul. Okey, Cik Azmi, Cikgu Gan juga ada bawa buah tangan yang banyak pada hari ini untuk pelajar kita luar sana. Kita akan bercakap tentang seterusnya, slide seterusnya, kita akan lihat bagaimana pengiraan untuk yang mana? Gambar-gambar yang Cikgu gambar tadi, saya kan ada banyak cawan dan sebagainya. Tadi tengok tadi kan? Bongkah P dan Q. Bongkah dan Q. P dan Q. Okey, mari kita tengokkan. Apa masalah pelajar dengan bongkah dan Q ni? Kerana dia diberi dalam bentuk ketaksamaan. Okey, dalam bentuk persamaan. Dia tak nampak nombor. Dia nampak gambar rajah. Dan dia tak boleh transfer, dia tak boleh relate dengan persamaan matematik. Okey. Cuma gambar rajah diberi macam mana saya nak maksudnya pelajar boleh faham gambar itu, tapi tidak dapat mencari maksud dalam matematik untuk ditukarkan. Dia tak boleh tulis. Dia faham ayat tapi dia tak boleh keluarkan dalam bentuk persamaan matematik. Itu antara sebabnya kenapa agaknya dia pelajar berlaku begini. Adakah ketidakfahaman tentang istilah itu sendiri ataupun maksud? Dia tak biasakan matematik dalam hidup dia.
Okey, itu perkara-perkara yang kerap berlaku sebenarnya dalam kadang-kadang matematik ini benda yang mudah bila kita selalu amalkan, melihat sesuatu melihat dengan cara matematik. Cikgu kan sekarang ni pakar matematik. Walaupun melihat komputer sekalipun dia tengok pada sudutnya, melihat kepada berapa panjangnya. Besar, panjang, lebar, luas. Itu lagi mudah kan? Betul, berat dia. Itu semua benda yang kita boleh buat latihan. Betul. Macam sekarang kalau awak pelajar di seluruh sana sedang memegang cawan minum air. Betul. Boleh lihat diameternya. Cuba fikirkan berapa diameternya, isi padunya berapa? Banyak isi padu? Kalau dah minum separuh, tinggal separuh, berapa isi padunya? Betul, yang separuh. Yes. Itu semua latihan asas yang kita boleh berikan untuk kita mantapkan. Jadi kalau dikatakan matematik perlu berlatih atas kertas, betul salah? Matematik perlu berlatih atas kertas untuk masuk Dewan Peperiksaan. Dalam kehidupan seharian, matematik tak sudah wujud. Kira. Kalau saya salah kira, kalau saya salah, saya buat latihan semula. Ya, itu dia. Teoretika dalam tulisan untuk mendapat markah. Sebab kehidupan matematik itu. Praktikal dekat hidupan. Okey, kita lihat pada slide yang kita ada sekarang. Ini dia bongkar-bongkar yang kita ada untuk kita mencari dua penimbang yang serupa. Berapakah bongkar P dan Q? Okey. Sekarang arahan soalan kat sini. Dia kata kaedah matriks tidak dibenarkan. Memang itu syarat. Dengan kata lain, bagi soalan ini cikgu kan, tak boleh kecualikan perkataan ini. Kena faham. Yes. Jangan sentuh. Kaedah matriks jangan digunakan sama sekali. Jangan digunakan. Kalau habis sia-sia, hilang markah di sini. Yes. Ya. Kena baca soalan dengan tepat kerana ini merupakan membawa kunci kepada markah yang akan kita perolehi. Okay. So, apa di sini dia kata dua penimbang yang serupa X dan Y yang sama. Okey. Dan dia kata berapa bongkar P dan Q disusun, beberapa bongkar P dan Q disusun atas penimbangan. Ada di sini, kita tengok. Okey, kita tengok. Kedua-duanya untuk X dan juga Y di sini. Dalam dua-dua penimbang ini ada bongkar PQ, PQ, PQ. Mungkin kalau pelajar yang biasa, dia akan lihat dari kira 1, 2, 3, 4. Yes. Kiraan yang kita akan buat nota. Okey, contoh P berapa bongkar yang ada, Q berapa bongkar yang kita ada. Itu juga teknik. Betul, yes. Itu juga boleh dipakai teknik itu ya? Betul, boleh. Okay. Memang itu cara dia. Itu asas yang awal. Rajah bila dibaca begini, ini sekadar menerangkan apa yang ada di gambar rajah. So murid kena faham. Okay. Dan kalau doktor nak tengok penyelesaian, mari kita tengok slide yang seterusnya. Boleh kita lihat slide seterusnya, silakan. Ini dia. So maklumat di sini. Yang pertama seperti yang doktor kata tadi, pengiraan kira berapa P dengan Q. Apa operasi kat sini? Q di sini. Dia bertambah. Tambah. Kenapa tambah? Sebab dia berada pada tempat yang sama. Betul ya? Kita pada tempat itulah yang sama. kita kalau bahasa kita kata berada bersama. Dalam matematik operasi apa? Operasi tambah. Okey. Sama juga dengan sebelah sini ya. Kanan. Apa yang berlaku dekat sini? Tengok penimbang dia. Sekarang beratnya lebih ke sini. Berat dia lebih ke sini ke apa? Beratnya bagaimana? Saya pun tak berapa nampak sebenarnya. Adakah dia berat ataupun dia sama? Sama ke cikgu kan? Yes, sama. Ya? So di sinilah matematik dia masuk. Matematik simbol dia masuk. So sebelah kiri berat dia sama dengan sebelah kanan. Dalam masalah ini, dia tidak diberitahu tapi anak murid kena tahu apa yang berlaku dekat penimbang ini. Okey, cop. Yes, cop. Dengan kata lain, perlu mengamati gambar dengan tepat. Betul. Jangan ambil mudah. Betul. Walaupun setiap garisan ditunjukkan begini sekalipun, tengok imbang tak imbang. Betul. Di mana beratnya, di mana kurangnya, bilangannya, itu asas pengiraan yang perlu ada. Betul. Okey, teruskan juga. Dan yang kedua dia diberitahu bahawa diberi bahawa beza jisim pada penimbang Y ialah 852 gram. Kita tengok penimbang kat Y. Dia berat sebelah. Okey. Ini ketara. Seperti yang doktor kata tadi, 2P dengan 12Q lepas kira. So yang mana lebih berat? Anak murid kena tahu yang mana lebih berat. Saya tanya dekat doktor yang mana lebih berat. Itulah kita nampak di situ lebih berat kan. Di sinilah anak murid kena buat persamaan matematik. Iaitu 12 yang lebih berat, beza dia tolak 2P, beza dia adalah 852. Ini penting. Ini dah persamaan pertama, ini persamaan kedua dan seterusnya adalah algoritma yang biasa. Calon peperiksaan akan ambil nilai ini, ganti dan seterusnya selesai. Cikgu, dengan kata lain, keseluruhan apa yang berlaku yang dipaparkan sekarang ini, itu merupakan markah dalam pengiraan markah. Jalan kerja. Okey, Cikgu Azmi ada di talian sekarang ini. Cikgu Azmi. Ya, saya. Cikgu Azmi melihat apa yang kami bincangkan di sini ya. Kita bercakap tentang bagaimana pengiraan bongkar berdasarkan kepada jisim, hitungan jisim yang ada. Bila bercakap tentang soalan yang berkaitan dengan jisim, Cikgu Azmi ya, apa tips yang boleh diberikan untuk pelajar lebih faham cara membuat pengiraan? Kalau melibatkan jisim, pelajar harus memastikanlah dari segi ukuran,
formula yang digunakan. Mesti betul lah. Dan bilangan yang ada itu sekali ya? Ya. Bilangan, ukuran, formula yang ada untuk kita mendapatkan ketepatan dari segi jawapan. Adakah pelajar kita kerap lakukan silapan dalam pengiraan GSIM ni? Cik Azmi. Pertama, kalau kesilapan mestilah dari segi salah ambil nilai lah. Biasa macam tu. Okey. Jadi tadi bila saya katakan operasinya. Bila tadi saya membuat pengiraan asas dengan mengira berapa yang ada, itu merupakan asas yang pelajar kena faham. Betul. Ya, betul. Jadi apa salahnya ambil pensel tanda je lah kan. Make sure kita kira dengan betul P berapa kan. Yes, dengan betul. Takkan lari. Betul. Takkan lari pengiraan itu. Tak nampak susahnya sebenarnya. Selagi calon peperiksaan dia tak tinggalkan ruangan kosong dekat kertas soalan, dia dah boleh dapat markah. Contohnya kalau andai kata saya tak mampu, saya tak tahu apa yang berlaku. Tapi sekadar tengok ini, saya boleh tulis sekadar ini dan dia seimbang dekat sekadar ini. Dan boleh saya dapat Maksudnya satu markah. kita dah tulis satu step. Cukup. Dan keluar bila saya baca ini ikut bahasa, saya transfer dia dalam matematik. Dah cukup. Kita kena betul-betul tegaskan di sini. Nampak? Dengan kata lain, kalau kita berjumpa dengan soalan yang susah sekalipun, Cuba transferkan soalan kepada bentuk langkah yang pertama. Maklumat yang diberi. Markah sulan tangan. Yes. Kan? Soalan tukar kepada langkah pertama pengiraan, markah sulan tangan. Yes. Dan seterusnya kalau selesaikan, markah dah penuh. Dah masuk dalam poket. Itu matematik, menukarkan soalan kepada bentuk formula, menukarkan soalan ke bentuk pengiraan langkah awal dikira sebagai markah. Kalau mampu untuk menukarkan kepada seterusnya, maka markah akan bertambah. Mengikut step demi maka step. cemerlanglah Itu anak-anak murid kat sebabnya luar. kenapa Cikgu Azmi, Cikgu Gan tegaskan jangan tinggal steps. Okey, langkah-langkah penyelesaian. Jangan melangkau step. Kerana step itu adalah markah. Excited, doktor kan? Tu excited. Sebab takutlah. Kita makin faham Cikgu Azmi kan. Yes. Ini kesilapan yang pelajar kerap lakukan kerana pelajar fokus lebih pada jawapan. Betul. Nak menghasilkan jawapan. Dia lupa. Dia risau, dia panik. Bila sekali dia baca, dia tak faham, dia dah panik. So, bila dah panik, sekali dia panik, maka dia tak boleh buat apa-apa. Itu langkah berjaga-jaga yang perlu anda ambil note to make sure that kita akan skor markah yang terbaik dalam matematik. Siapa kata matematik susah? Sekarang kita jawab jawapannya. Yes. Okey, Cikgu Azmi, kita sangat-sangat berada di waktu yang kritikal kerana masa mencemburui kita. Banyak lagi mungkin yang Cikgu Azmi cuba nak kongsikan, Cikgu Gan nak kongsikan. Masa cemburukan kita, Cikgu Gan. Pelajar kita luar sana mungkin tak puas. Ulang, rakam, tengok banyak kali. Dan kalau ada permintaan mungkin apa kata kita jemput lain kali. Boleh anak murid buat permintaan dekat channel YouTube Cikgu. Nanti boleh Cikgu boleh jawab lagi perbincangan. Apa yang anak murid minta? Boleh dibincangkan perbincangan. Cikgu Azmi pun sama ya. Kalau ada yang sesuatu persoalan yang timbul, sila jawablah di YouTube Cikgu Azmi untuk anak-anak murid kita. Boleh. Terima kasih Cikgu Azmi. Sepatah dua kata untuk adik-adik kita yang mungkin sekarang semakin resah menunggu SPM 2020 untuk kertas matematik khususnya. Silakan. Baik, terima kasih. Khasnya untuk calon-calon SPM di luar sana, pesanan saya adalah pertama sekali dalam masa yang terluang ini, biasakan diri untuk melaksanakan ataupun membuat latihan set kertas 1 dan kertas 2 mengikut masa yang sebenar. Biasakan diri daripada sekarang. Okey. Yang kedua, cuba kuasai kertas 2 bahagian B dengan sebaiknya kerana di situlah lubuk markah anda. Dan yang ketiga, usaha mesti berterusan. Jangan patah semangat kalau berdepan dengan soalan yang sukar. Bincang dengan guru, bincang dengan rakan, insya-Allah anda mampu berjaya dan yakin, dan guru-guru di luar sana juga yakin anda mampu berjaya dengan cemerlang. Semoga berjaya semua. Itu tips yang terbaik daripada Cikgu Azmi. Terima kasih Cikgu Azmi yang berada di Sekolah Repah Jauh Negeri Sembilan bersama dengan kita. Jangan lupa ikuti juga YouTube Cikgu Azmi untuk melihat apa lagi tips yang boleh dikongsikan. Cikgu Gan, sepatah dua kata memberikan semangat kepada pelajar kita luar sana menghadapi SPM kertas 2. Kita nak buktikan bahawa SPM matematik ini bukan kertas killer subjek. Okey, silakan. Anak-anak murid kat luar sana, 有志者事竟成。我不知道。有志者事竟成。Ada hati, semua jadi. Wow. Alright. Anak-anak murid. Sekali lagi. 我有志者事竟成。Okey. Ada hati, semua jadi. Okey. Gunalah sebaik-baiknya hari-hari menjelang ke SPM ini dengan sebaik-baiknya. Okey, bawa pulanglah keputusan yang cemerlang untuk banggakan ibu dan bapa, diri sendiri dan tidak lupa nama sekolah anak-anak murid sekalian. Akhir kata, Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada semua anak murid yang berada kat luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi. Awesome. You are awesome. Bye. Jadi jangan, ini nasihat dari Cikgu Gan. Kita kena pegang nasihat ini kerana Cikgu Gan merupakan guru pakar yang sentiasa bersama dengan kita untuk berikan kita nasihat. Dan tadi kalau Cikgu Azmi katakan jaga masa, ingat Cikgu Gan dah pesan 1.85 minit bagi satu soalan. Itu adalah masa yang cukup mencukupi untuk kita. Kita akan ada sedikit lagi masa lebihan untuk buat semakan.
di hujung nanti. Betul. Jadi pastikan anda berhati-hati dalam matematik kerana matematik merupakan subjek berkaitan dengan kehidupan seharian. Ada hati, semua jadi. Kita jumpa sebentar lagi. Kembali, terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya Dr. Gas di kelas kita Misi 60 Hari Menjelang SPM. Terima kasih juga kerana anda merupakan pelajar hebat yang masih sanggup untuk ketepikan gadget anda, duduk bersama kami mengambil nota bagi melihat dan fokus kerana ini merupakan kunci kejayaan kita. Siapa yang tak ingin berjaya? Dan kena ingat, kejayaan kita pada hari ini bermula dengan doa daripada ibu bapa dan juga guru-guru yang ada di sekeliling kita. Kejayaan kita yang bentukkan, tanya diri kita, ada hati semua jadi, kata cikgu kan. Okey, kita akan berjumpa sekali lagi bersama dengan pakar kaunselor kita. Apa kata kita jemput Abang Zul ke studio untuk berbincang memberikan tips kepada anda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sihat Abang Zul. Waduh, Abang Zul sentiasa tampil dengan penampilan berbeza setiap siri untuk memberikan inspirasi anda untuk anak-anak kita. Supaya pelajar faham bila kita berjaya, inilah contohnya. Kita sentiasa akan membawa keyakinan dan personaliti diri yang baik. Anda berada pada tangga ke arah memanjat kejayaan di masa akan datang. Kita doakan sama-sama. Hari ini nak bawa apa? Hari ini buah tangan saya ialah bagaimana cara kita menghargai ibu bapa tersayang kita. Di saat COVID ni selalu di rumah kan. Tapi kadang-kadang ada yang terpelecok, tergelincir komunikasinya. Tersentuh hati saya rasa. Sebab kali ini anak-anak lama di rumah. Ya, belajar betul. di rumah. Itu yang saya online, fikirkan bahawa kena diberi sedikit sentuhan personal touch. Berebut telefon lah dan sebagainya. Kan masing-masing ada komitmen. Kadang-kadang tak boleh nak jaga percakapan dengan ibu dan ayah terkeluar. Okey, masalah kita nak kenang kembali bahawa walaupun apa sekali berlaku, walaupun ibu bapa kadang-kadang mungkin bertegas pada diri kita, ingat itu merupakan satu harapan untuk kita berjaya kerana anda adalah impian ibu bapa. Betul juga. Abang Zul ya. Abang Zul, saya nak serah kepada Abang Zul. Berikanlah terbaik. Tepuk-tepuklah bahu pelajar kita luar sana kerana mereka perlukan suntikan motivasi. Silakan Abang Zul. Terima kasih. Kau dibuai mimpi dia jaga, kau bersenang dia bekerja. Untukmu tiada terbatas, memberi tak minta dibalas. Ingin dibinanya untukmu. Adik-adik, bait lagu tadi mengingatkan kita kepada siapa? Mesti dengan ayah dan ibu kita kan? Sayang tak ibu dengan ayah? Mestilah sayang. Ibu abang berusia 93 tahun. Semua urat dah keluar. Tapi masih kuat bercakap dan beribadat. Saya setiap hari, setiap saat, setiap masa ingat ibu saya yang tersayang ini. Adik-adik, dikatakan bahawa apabila perginya, tertutupnya mata seorang ibu, maka hilanglah satu keberkatan hidup seseorang. Kerana bersama ibu adalah satu doa yang mustajab. Dan ketika ini, sayangilah, dampingilah ibu. Ada berapa tips yang abang ingin kongsikan kepada adik? Dalam bentuk abang simpulkan. Adik-adik suka akronim kan? Iaitu KAH. Bukan KAH. KAH. K, apa dia? Komunikasi dan adab pertuturan dengan ibu dan bapa. Dalam situasi pandemik COVID-19, adik di rumah bersama ibu dan ayah. Ayah dan ibu pun BDR juga. Tetapi kadang-kadang terpelecok, tergelincir kata, kadang-kadang menyakitkan hati ibu. Kadang-kadang pada kita tidak sebab kita banyak bergurau dengan kawan-kawan di sekolah sebelum ini. Tetapi adik-adik, percayalah, kenapa kita kena jaga pertuturan dan percakapan kita? Inilah masanya adik-adik, ibu bapa perlu dihargai. Perlu diberi kasih sayang. Perlu diberi kemanjaan diri kita untuk dia. Kerana apa? Kerana ibu ayahlah yang memberi perlindungan. Kerana ibu ayahlah yang memberi kasih sayang tanpa henti. Kerana ibu ayahlah yang menjaga kita hingga kita besar hari ini. Dan ibarat kata Eric Berne dalam teori transactional analysis, kalau kita berkasar dengan kawan adik-adik, ada 3 cara komunikasi, Eric.
Mak Saleh ni beritahu. Dia kata, gunalah gaya komunikasi keanak-anakan dewasa ataupun parenting. Parenting tu kekeluargaan yang ibu ayah kata, siapkan, buat tu. Jangan buat macam ni. Itu ayah kita boleh tak bercakap begitu kasar dengan ayah? Mesti tak boleh. Kalau cakap aja sudah derhaka. Maka kita pilihlah cara komunikasi ke anak-anak kan. Ayah, ibu. Ya. Ibu. Ada apa? Lain kan cara tindak balas ibu, kita cakap yang lemah lembut. Ibu, ya sayang, mesti balasan dapat penuh kasih sayang. Begitu cara kita komunikasi. Roger ni bapa psikologi yang banyak membantu kepada ahli-ahli kaunseling menyatakan bahawa manusia perlu dilayan dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kena tulen ikhlas. Lakukan ini kepada ibu tersayang kita. Dan apabila kita melakukan kesalahan, apa kita kena buat? Mohon maaf banyak-banyak. Kemudian, amalkan personal touch. Apa dia personal touch? T, trusting. O, openness. U, understanding. Fahami ibu kita yang saban hari mencari rezeki tidak henti hingga bersara hari ini masih lagi menghantar kita ke sekolah. Masya Allah. Dan bila kita melakukan kesalahan, fahamilah bahawa ibu Touch, caring, H, heart, peluk. Ibu, saya minta maaf. Bersabarlah dan bertawakallah dalam kehidupan ini. Sesuatu yang terjadi itu tentu ada hikmahnya. Ibu selalu merendahkan diri. Adik-adik, seterusnya ialah kita kena ingat. Kita hadiahkan ibu dengan kasih sayang dan kabar-kabar gembira. Jangan banyak bagi kesedihan ibu saya gagal, ibu saya tak bagus, ibu saya bergaduh, ibu saya kena pukul cikgu. Tetapi tukarkan kepada hasil perangai akhlak kita kepada ibu. Tengok keputusan peperiksaan Alung ibu. Ya Allah, ibu menangis kerana gembira. Adik tahu 5 air yang tidak akan terganti walaupun ibu diberi berjongkong emas, berkilo emas, harta istana seperti Taj Mahal. Apakah air itu? Air pertama ialah air ketumban. Ketika ibu mengandung bersama air ketumban itu. Dan yang kedua ialah air darah. Yang ketika ibu melahirkan kamu, bergadai nyawa, lahirlah kamu hari ini berusia 17 tahun, itulah ibu. Dan air susu membesarkan saya hingga jadi sebegini rupa dengan ibu yang 93 tahun hari ini, jadilah dia. Dan seterusnya, air keringat yang mana ibu membesarkan, menyara kita bekerja siang malam dengan air keringat. Dan seterusnya, di tatkala malam adik-adik, ibu bermohon kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, luluskanlah anak aku. Berilah kejayaan yang tidak henti kepada anak aku. Ketika dini hari, ibu menangis meratap untuk adik lulus SPM. Engkau semakin dewasa, berjiwa merdeka, sedang dia semakin tua. Membilang usia di saat kau berjaya. Dia tiada berdaya. Semoga kau tak lupa jasa bunda. Adik-adik, ingatlah, tatkala nanti berjaya, lulus SPM dengan hebat, keputusannya masuk universiti dan mendapat jawatan yang besar, hebat, tinggi dengan gaji yang tidak boleh terjangkau oleh kita hari ini, kembalilah ke pangkuan ibu kerana di saat itulah ibu memerlukan kamu. Sedang ibu tidak berdaya lagi untuk berjalan. Mampukah kamu memimpin ibu seperti mana ketika kecil ibu mendukung, mengendong kamu dan memimpin ke arah kejayaan? Bertemu lagi nanti dengan abang pada episod seterusnya. Kasih ibu membawa ke syurga. Ini oh bapa ke oh ibu.
Kenapa nak? Bercakap pasal ibu, saya bawa bekalan daripada mak macam saya. Macam ku kenal handbagmu ini. Saya bawa bekalan hari ni. Inilah bekalan yang mak saya disimpan. Ini Dr. Gan punya. Okey, itulah. Memang Mesti sayang ibu tak? Sayang ibu. Saya memang dah kehilangan ibu saya. Allah tapi Akbar. merasakan Kita bahawa doakan supaya ibu apa yang ditinggalkan kepada kita itu merupakan satu warisan. Dan doanya tetap ada bersama kita. Dan kepada anda yang masih ada ibu dan bapa, jaga mereka dengan sebaik mungkin. Kerana itulah harapan dan itulah impian kehidupan kita sebenarnya. Memiliki doa. Kita tahu Abang Zul sedih hari ini, hampir melelehkan air, meneteskan air mata. Ya, saya mempunyai ibu 93 tahun. Ya, jadi itu doanya masih ada bersama dengan Abang Zul. Adik-adik luar sana pelajar calon SPM 2020, anda mungkin masih ada, siapa yang masih ada ibu dan bapa, inilah masanya cium tangan mereka setiap lepas kita bersolat bagi yang beragama Islam. Mintakan doa sebaik mungkin kepada mereka, dan kepada mungkin yang telah kehilangan ibu dan bapa, jumpalah penjaga kita yang menjaga kita untuk kita berjaya sehingga kali ini, kerana inilah harapan mereka, inilah impian kita, cita-cita kita. Dan ingat, jangan putus doakan. Itu yang sepatutnya. Ya, jadi ingat, apa yang kita bekal kepada anda ini merupakan harapan yang ingin kita berikan untuk memastikan anda berjaya. Ada hati, semua jadi. Kita jumpa berhati. Hai, bersua kembali. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Dr. Gas di kelas kita Misi 60 Hari Menjelang SPM. Kita berada di hujung-hujung segmen kali ini dan sebelah saya telah tampilkan seorang artis. Apa khabar Cikgu Saidatul Nadira? Itu dia cikgu ni. Ini cikgu yang mengajar di sekolah, mendidik anak-anak murid, dan tapi hari ini tampil sebagai seorang artis. Dah ada album single katanya. Ya, betul. Yang boleh lihat di YouTube ada singlenya. Di YouTube ada Jadi Teman Dulu. Jadi Teman Dulu. Dan Cikgu Saidatul telah lama mengajar di sekolah. Betul. Dan mungkin boleh memberikan sedikit tips untuk adik-adik bakal SPM, calon SPM 2020. Okey, untuk adik-adik bakal SPM kali ini, okey, dalam pandemik yang sekarang kita hadapi ni, jadi cikgu nak pesan kepada kamu semua, tiada istilah gagal. Jika kalau sekarang kamu rasa jatuh, rasa lemah dan sebagainya, tiada istilah gagal. Kamu perlu berusaha dan bangkit untuk mencapai cita-cita demi masa depan agama, negara dan juga bangsa. Terima kasih Cikgu Saidatul. Ini wajah tadi, wajah seorang guru bila bercakap. Nak kita tukar wajahnya menjadi wajah seorang artis. Dengan itu dia. Dah bertukar jadi artis. Jadi kalau bertukar jadi artis, kita nyanyi lagu apa ini? Hari ini lagu Jalan Kebenaran. Jalan Kebenaran tepat dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita perlukan jalan yang lurus, fokus yang betul-betul tepat bagi memastikan agar apa yang kita buat pada hari ini akan membawa kepada hasil yang lumayan di masa akan datang. Betul, kita ada ibu, kita ada ayah, kita ada guru, kita ada rakan-rakan, kita ada semua di keliling kita orang hebat-hebat yang mendoakan kita. Doa inilah membawa kepada kejayaan kita. Lirik ditulis oleh Saidatul sendiri. Saya sendiri. Dan lagu digubah oleh Tuan Rosli bin Ahmad. Dan kita ikuti lagu daripada Saidatul berjudul Jalan Kebenaran. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di rancangan-rancangan akan datang. Saya tinggalkan pelajar yang cukup kami kasihi di sini bersama dengan Saidatul Jalan Kebenaran. Jumpa lagi. Bye. melintasi garis yang setipis ini. Telah kau ketahui risiko diri, pasti nanti ramai yang kan membenci. Betapapun alasan yang kau berikan, takkan dapat menutup kebatilan. Lalu terima saja kenyataan, kembalilah ke jalan kebenaran. Setiap kali kau menghampiri syurga fantasi yang cuma ilusi, bahagia cuma untuk sementara, hakikat jiwamu